dengan orang yang boleh bagi dia kuasa politik, menjadi menteri, menjadi duta, yang selama hari ini dirasai oleh pemimpin-pemimpin mereka yang menikam mereka. Itu semalam kan, ke pelajaran PM dengan jumpa Sri Hadi Abdul Hadi Awang. Dia meletakkan kesalahan dia kepada UMNO apabila Muhammad Khalid tak percaya dibuka ada rasa dia. Saya anggap kenyataan Haji Hadi itu umpama isteri kita yang dah setuju nak sama-sama menikah di Thailand. Bila balik Malaysia, rancangannya nak pergi daftarlah kat Jabatan Agama supaya boleh dapat sijil nikah Malaysia. Balik-balik dia jatuh hati dengan orang yang boleh bagi dia royalti minyak. Balik-balik dia jatuh hati dengan orang yang boleh bagi dia kuasa politik, menjadi menteri, menjadi duta, yang selama hari ini dirasai oleh pemimpin-pemimpin mereka yang menikam mereka. Contohnya Mak Sabu. Saya nampak kerana iri hati cemburu ini dan perasaan nak merasa kuasa ni telah mengaburi mata isteri kita, yang akhirnya menyebabkan isteri kita ini tergoda dengan pujukan seorang jejaka. Akhirnya walaupun dia masih lagi diijab kabul dengan kita, masih lagi isteri kita yang sah, mereka melakukan sesuatu yang haram dengan menikahi seorang lelaki lain. Dari segi undang-undang Malaysia, memang on paper bersatu ialah suami dia yang sah. Tetapi dari segi hukum, dia masih isteri kita. Tapi dia melakukan sesuatu yang haram dari segi hukum, iaitu nikah dengan orang lain. Bagi saya, simple saja. Kalau isteri kita dah tak nak dengan kita, kita move on je lah. Kita carilah isteri lain. Kalau kita boleh berhadapan, hidup solo macam sekarang ni, lebih baiklah BN, go solo. Belum tentu kita tak boleh menang pilihan raya. Dia macam ni lah. Memang betul kalau kita di Selangor ni, kita mempunyai potensi untuk menang lebih banyak kursi kalau kita bersama dengan PAS. Tetapi kita kena faham, dalam satu pertubuhan politik, badan tertinggi yang menentukan, yang membuat keputusan ialah Perhimpunan Agung UMNO. Ketika ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, maka MT lah yang berkuasa. Kalau misalnya menjelang pilihan raya umum yang ke-15, MT memutuskan bahawa BN go solo without PAS and without any other parties, no BPBM, no PAS, no Bersatu, no PKR, no DAP, no PAN, no Pejuang, no Muda, maka tak kira lah Selangor ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke, semua kena menghormati keputusan ni. Dan saya begitu yakin bahawa kali ni kita tidak akan bersama dengan PAS. Sebab kita dah pujuk PAS. Mana ada orang menang di Melaka, pujuk PAS, kembalilah bersama kita. Mana ada orang menang di Johor, selalu dia mendabik dada, dia akan cakap, padan muka kau, dulu kita ajak bersama, kau tak nak. Tapi kita menang di Johor, menang di Melaka, kita pujuk PAS bersama kita. Tetapi apa balasan Haji Hadi? Haji Hadi dengan angkuhnya mengatakan dia setia dengan suami baru dia, Bersatu. Jadi kita kena menghormati. Kalau dia nak dengan Bersatu sangat, kemanisan tu masih lagi dirasai, nikmat dunia tu masih lagi ditagihi, maka kita izinkan suami kita ini
isteri kita ni untuk meneruskan kehidupan baru dia. Jangan kita halang. Jangan kita halang. Sebab kita kena ingat satu saja, bila Allah Ta'ala tarik sesuatu daripada kita, dia buat bini kita ni terpaut hati dengan suami lain, sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin dia nak bagi kita yang lebih baik. Sebenarnya BN ni UMNO ni memang akan solo insya-Allah. Dekat parti baru Zuraida tu kan dia pro BN Australia ni. Belum lagi. Dekat dia Afah kan belum. Hak untuk Zuraida pro BN ke, sayang BN ke, suka BN ke, itu hak dia. Tetapi selagi Dewan Tertinggi Barisan Nasional tidak menerima Parti Bangsa Malaysia di dalam Barisan Nasional, selagi tu kita kena hormatilah keputusan Dewan Tertinggi BN. Satu, ramai orang tak faham. Kalau ada parti, contohnya Bakal Sakti nak masuk dalam BN, kalau MIC tak setuju, takkan boleh masuk. Kalau ada parti Cinta Malaysia nak masuk dalam BN, kalau MCA tak setuju, takkan boleh masuk. Kalau Perkasa, apa nama parti dia? Parti Putra nak masuk Barisan Nasional, kalau UMNO tak setuju, takkan boleh masuk. Sebab di dalam Barisan Nasional, setiap keputusan mestilah dibuat secara konsensus. Konsensus ni maksudnya sebulat suara. Sebulat suara. Tak boleh ada satu parti bantah. Kalau ada satu parti bantah, mereka tak boleh masuk. Jadi bagi saya mudah je. Kalau Parti Bangsa Malaysia nak masuk ke dalam Barisan Nasional, saya yakin Barisan Nasional sudah pasti akan memberikan prioriti kepada parti-parti yang dah lama menunggu ni. Banyak parti yang dah lama menunggu nak masuk tapi tak dapat masuk-masuk lagi. Itu je lah pada pandangan saya. Okey? Okey, Dok. Apa tu, BN nampak hanya macam Datin Selamat menang PRU 11. Tapi PRU 11 ni orang cakap ada perubahan baru, ada pengundi 18. Ya. Sebab saya yakin golongan 18 tahun ke atas, golongan muda lah senang cerita, inilah antara golongan yang beria sangat dulu nakkan zaman Tun. Golongan yang berjiwa rebellious, memberontak, yang mahukan, yang kata dia rindu zaman Tun. Padahal mereka tak pernah hidup zaman Tun. Dia tak pernah berasa zaman Maha Fir'aun dengan Maha Zalim ni. Dia tak tahu zaman wujudnya ASA, ikut suka hati aku, dia boleh tahan sesuka hati. Tetapi setelah mereka merasa 22 bulan zaman Tun, selepas semua harapan mereka untuk melihat PTPTN dihapuskan, berkecai, selepas harapan mereka nak melihat tol dihapuskan, berkecai, peluang pekerjaan yang dijanjikan oleh Syed Saddiq berjuta tu hancur, berkecai. Lepas tu minyak diharapkan dapat RM1.5 pun berkecai. Macam-macam semua sekali dijanjikan tak ditunaikan. Maka akhirnya mereka hilang keyakinan kepada Pakatan Harapan. Jadi saya yakin selama tempoh 4 tahun lah lebih kurang, daripada tahun 2018 sampai sekarang ni, sudah pasti orang-orang muda dapat melihat siapa yang benar-benar memperjuangkan nasib mereka. Saya yakin apa yang telah dibuat oleh pemuda UMNO, oleh pemuda Barisan Nasional memperjuangkan nasib orang-orang muda selama hari ini, akan sedikit sebanyak membantu mempermudahkan decision making orang muda untuk mengangkat semula Barisan Nasional sebagai kerajaan persekutuan, insya-Allah. Sebenarnya ada kerajaan itu lebih banyak orang muda diperkenalkan kepada UMNO BN. Dan ini juga saya rasa kita kena puji Presiden UMNO kerana keberanian beliau untuk mengutarakan calon-calon biasa yang tak pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO terdahulu. Zaman Datuk Seri Najib pun saya rasa orang muda ni lebih kurang 4% saja yang bawah 40 tahun dapat menjadi calon pilihan raya. Sedangkan
kita ada banyak pengundi muda pada tahun 2018. Tapi kali ni kita tengok pilihan raya di Melaka, pilihan raya di Johor, ini jelas membuktikan bahawa pengerusi Barisan Nasional serius dalam soal memperkasakan kedudukan orang muda. Kalau misalnya orang muda masih lagi nak memilih kerajaan yang dipimpin oleh orang yang berusia 97 tahun, silakan. Kalau orang muda masih lagi nak pilih Parti Perikatan Nasional yang rata-ratanya mengenengahkan orang-orang muda, orang-orang tua yang expired, yang ditolak oleh UMNO dan kemudian di-recycle semula sebagai ketua-ketua UMNO bahagian bersatu, silakan. Kalau orang muda nak pilih ikon-ikon orang muda yang diharapkan menjadi ikon anak muda yang berjaya, tetapi akhirnya berjaya dirosakkan oleh Pakatan Harapan seperti Syed Saddiq Arsigaraga, menjadi anak muda yang bersih peringkat awalnya, kemudian bertukar menjadi ikon orang muda yang korup. Duit untuk persatuan ataupun pertubuhan orang muda untuk belia pun disalurkan dalam akaun BSN beliau. Kalau dia nak orang macam ni memimpin mereka, silakan. Tak kira lah Syed Saddiq tubuhkan jawatan kuasa untuk membuat pemilihan wakil rakyat muda, dengan mengatakan beliau pun belum tentu menjadi calon, sebab selepas ni dia boleh create macam-macam idea-idea, nak menunjukkan bahawa mereka ini seolah-olah begitu transparent, begitu demokratik, tidak ada bias dan sebagainya, tidak ada kuku besi. Tetapi saya rasa orang muda hari ini tidak akan mudah diperdaya dengan strategi murahan sebegini. Orang boleh tengok dan lihat dengan jelas.